Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana kita nak mengeksport data-data yang kita perolehi daripada lapangan berkaitan dengan kerja-kerja profiling ataupun long section dan juga cross section. Jadi dalam contoh ni kita dapat lihat ada 4 cross section iaitu 1, 2, 3 dan juga 4 dan juga 1 long section iaitu di bahagian tengah. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah kita pergi kepada string dan juga add. Okey, di bahagian add string ni untuk layer, okey, contohnya saya letak sini layer kosong lah. Okey, kemudian ID merujuk kepada CNH, permulaan CNH yang kita nak mulakan. Sebagai contoh kat sini saya start dekat line pertama ni sebagai kosong, CNH kosong. Okey, line kedua ni CNH yang ke-10 wakili jarak antara 1 ke 10 ni adalah 10 meter. Kemudian CNH untuk garisan yang ketiga ni adalah CNH yang ke-20 meter dan garisan yang keempat ni adalah CNH yang ke-30 meter. Okey, jadi saya mulakan di sini dululah wakili CNH 0 meter. Okey, ID saya letak sini kosong ataupun CNH kosong. Okey, kemudian untuk folder ni kita letakkan SKEW, SKEW. Okey, kemudian untuk kita buat garisan, kita bermula daripada bahagian kiri dulu. Okey, jadi contohnya dalam paparan ini kita ambil di nombor 1, 10, 19, 28 ni di bahagian kiri. Kemudian di nombor 9, 18, 27, 36 ni di bahagian kanan. Ini di bahagian tengah. Okey. Jadi kita tumpukan di bahagian untuk CNH kosong dulu. Okey. Jadi kita klik di sini. Okey, kemudian kita klik di bahagian kiri nombor 1. Okey. Dia akan terpapar di sini. Kemudian kita klik di bahagian tengah. Okey. Kemudian kita terus klik di bahagian paling kanan, iaitu di nombor 9. Okey. Jadi ini mewakili CNH kosong. Okey. Okey, apply. Okey, seterusnya kita pergi kepada CNH yang ke-10. 10 meter. Okey. Okey, jadi kat sini kita tukar saja ke 10. Okey. CNH ke-10. Okey. Jadi kita buat benda yang sama sebagaimana kita buat CNH kosong tadi tu. Kita klik ke sini terlebih dahulu. Lalu kita klik bahagian kiri. Okey, di bahagian tengah dan juga di bahagian paling kanan. Okey, apply. Okey, seterusnya CNH yang ke-20. Okey, kemudian kita klik ke sini. Kemudian kita klik di bahagian paling kiri. Okey, bahagian tengah dan juga di bahagian paling kanan. Okey, apply. Okey, last sekali CNH yang ke-30. Okey, kita klik pada paling kiri, tengah dan juga paling kanan. Okey, apply. Okey. Setelah habis, kita klik finish. Okey. Jadi, semua data-data ni telah direkod di dalam sistem CDS. Apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita pergi kepada road. Road, natural criteria, kemudian kita pergi kepada SKEW sections. Okey. Kemudian kita read from strings. Okey. Jadi semua data-data tu akan masuk dalam jadual ni lah. Okey, klik OK. Okey. Kemudian kita pergi kepada gambar rajah ni lah. Okey. Gambar rajah P ni natural profile parameters. Dia sebenarnya sama saja dua-dua ni. Cuma kita boleh pilih je nanti. Okey. Contoh saya klik ke sini dulu. Natural profile parameters. Okey, kita pergi kepada profile nanti. Tadi sebelum kita pergi ke section plot ataupun profile plot, pastikan anda klik use road numbers. Kalau anda tak klik use road numbers, dia tidak akan keluar dia punya graf dia. Okey. Kemudian kita pergi pada profile plot. Okey. Jadi untuk profile plot ni, plot nombor 13 lah. Ini dia punya format dia. Kemudian kita start daripada CNH kosong sampai ke CNH ke-30. Okey. Ini kita biarkan
Kadang dia sampai 1000 jangan kita gunakan default sampai 1000. Kalau tidak nanti graf dia terlalu panjang. Graf yang dikendaki tu sikit tapi dia tunjukkan panjang. Jadi pastikan kita letak limit graf kita sampai challenge yang ke berapa. Okey. Kemudian seterusnya yang lain tu kita akan tengok nanti try error. Okey, kemudian kita pergi kepada format. Okey. Kat format sini box height ni kita boleh adjust lah nanti. Sebab ada kita box height kita tu yang tertera dekat situ adalah dia punya jarak je, dia punya apa tu, reduce level, dia punya slot untuk design. Kita boleh set lah. Okey. Kemudian untuk change kita letak sini lah. Jarak ke rantaian ke, nanti dia akan keluar lah perkataan ni. Okey. Ni reduce level. Okey. Dia kalau nak use ni untuk design, contohnya lah. Dia sebagai contoh. Okey. Okey, kita set OK dahulu. Okey, kemudian kita pergi kepada graf dia. Okey, ni graf untuk display profile. Okey. Kita klik sini. Okey. Dan anda akan dapat lihat dia punya graf long section ni yang diplot di bahagian tengah. Okey. Jadi kita boleh klik pada plot view. Jadi kita boleh tengok sini graf-graf yang telah kita plotkan pada challenge 0, 10, 20, 30 dan juga dia punya reduce level dia. Okey. Kemudian kita akan export long section ni ke DWG ataupun ke AutoCAD. Okey. Jadi file export ke DWG. Okey, klik saja, kemudian tekan yes. Okey. Okey, tunggu dia loading. Okey, yes. Okey, ini contoh graf yang telah diplotkan. Okey. Jadi pastikan ia dapat dibacalah dan tidak bertindih. Jadi kalau contohnya untuk apa tu? Reduce level, kalau dia bertindih macam ni, kita boleh kecilkan tulisan dia lah. Tulisan dia kalau nak kecilkan boleh je kita klik ke sini. Pergi pada apa tu? Select similar. Okey. Dan juga yang bawah ni pun kita boleh select sekali. Mana tulisan tu kita boleh kecilkan lah. Kat sini kita buat manual editing lah. Klik kanan properties. Okey. Kemudian height ni mungkin kita nak letak 2. Okey. Enter. Okey, dia akan kecil lagi. Okey, kalau ada masih kecil lagi letak 1.5 ke. Enter. Okey. Dia akan kecil macam tu lah. Okey. Ni contoh manual editing lah. Okey, untuk design ni sebenarnya ni yang apa yang kita reka lah. Contohnya kita tak mau dia punya apa tu permukaan dia begini. Jadi kita contohnya kita nak permukaan dia rata. Jadi kalau kita nak permukaan dia rata, contohnya kita klik ke sini. Okey. Okey. Kemudian kita akan klik kat sini ujung lah. Okey. Contoh sini kita trim. Okey. Ini semuanya ketinggian untuk kita buat design kita. Jadi ketinggian kat sini ni baru kita letak dekat yang kita nak design di sini. Berapa tinggi dia? Yang kat sini berapa pula tinggi dia yang diperlukan untuk kita buat jalan raya yang rata begini. Contoh. Okey. Jadi untuk reduce level ni data-data yang sedia ada lah. Rantaian. Okey, HS dan VS ni merupakan skala untuk lakaran bagi apa tu? Vertical, vertical punya ni, vertical dan juga horizontal. Tu dia punya skala dia. 1/100. Okey, jadi kalau nisbah ni kita ubah, maka dia punya lakaran ni pun juga akan berubah ya. Kita boleh juga buat 1/100, 1/100 untuk horizontal dan vertical 1/200. Nanti dia punya gambar wajah dia akan berubah. Okey.
Yang datum ni merujuk kepada lantai kat sini. Dia punya lantai dia. Kita nak set berapa. Kalau kita set kosong, maksudnya graf ni dia akan lagi tinggi lah. Dia akan tinggi lagi. Dalam contoh ni kita datum ni kita start sini 17. Jadi start kat sini lantai dia 17. Jadi sebenarnya dia akan meningkat lah ikut data-data kita tu lah. Lepas tu dia agak rendah sikit dan mudah dibaca. Okey, ini adalah untuk long section. Jadi untuk satu projek biasanya kita ada satu long section sahaja yang mewakili data-data di tengah butiran. Okey. Kemudian ini sepadam. Okey. Kemudian kita tengok kita tengok cross section pula. Okey. Cross section kita tengok dekat sini. Okey. Jadi kita tengok pada profile, kita tengok pada section plot. Okey, format type ni biasa saya letak 13 juga. Okey. Kemudian untuk change range ni, okey, 0 hingga 30 juga. Okey, jangan bagi default Kalau default letak 1000, maksudnya banyak dia punya dia punya graf-graf dia. Jadi kita pastikan kita plot sampai maksimum change kita lah di sini. Okey. Kemudian untuk plot ni, okey. Untuk plot number ni, okey. Kita tengok sini dia punya skala juga. Sama seperti long section tadi tu. Okey. Skala untuk horizontal berapa, skala untuk vertical berapa, dan benda ni juga akan mempengaruhi kita punya lakaran graf. Okey, row ni bertindak sebagai bagaimana graf-graf tu disusun. Contoh kat sini letak 4 1. Maksud dia kat sini ada 4 graf akan susun secara menegak. Dia akan susun secara menegak. Satu ni bermaksud kolom dia ada satu saja. Apakah row dia ada 4. Jadi benda ni dia akan susun secara menegak dengan 4 row. Okey. Okey, kemudian pergi kepada format definition. Okey. Jadi kat sini kita letakkanlah biasanya saya usik di box height ni lah. Di box height. Okey, kemudian di offset ni dia punya jarak dia. Okey, dia punya reference saya letak sini reduce level. Kemudian ni untuk dia punya design lah. Yang ketiga ni. Okey. Jadi kita tengok dulu dia punya hasil macam mana. Kita tekan okey. Okey, kemudian kita pergi kepada gambar rajah yang ni display section. Okey. Jadi kita tengok sini change yang ke berapa? Change yang pertama, iaitu change kosong. Ini dia punya graf dia lah. Okey. Jadi kalau kita tengok kita punya ketinggian dia ni, kita pergi kepada layers. Okey. Layers, kita pergi pada mode display, tekan modes, kemudian pilih points dan juga height. Okey. Klik okey. Jadi kita tengok dia punya ketinggian dia lah. Dia akan plot macam ni, automatic. Okey. Okey, contohnya kat sini dia parit lah. Ni dua parit. Di tengah-tengah jalan di sini. Okey, di tepi jalan. Di tepi jalan. Okey. Kemudian nak tengok change yang ke 10 pula. Jadi kita next lah. Sini next je. Tekan next. Dia akan pergi ke change ke 10. Ni dia punya graf dia lah. Jadi graf ni sebenarnya saya reka-reka saja. Cuma saya tengok dia punya perubahan graf macam mana. Jadi yang data-data yang anda buat sekarang ni adalah data rekaan daripada saya lah. Okey, kemudian next untuk change yang ke 20 dan juga change yang ke 30. Okey. Kemudian kita akan plot kita akan plot semua sekali. Kita akan plot dalam bentuk graf dalam AutoCAD. Okey, pastikan AutoCAD anda tadi tu telah padam untuk long section tadi tu, graf long section. Kemudian kita akan export dia. Kita akan export graf cross section ataupun keratan rentas. File, export DWG. Okey, yes. Okey. Okey, yes. Okey, jadi tengok dalam AutoCAD. Okey, dia akan plot begini Okey, dia akan plot begitu. Okey. Jadi bila dah plot macam ni, apa yang perlu kita buat lah, kita asingkan secara manual lah. Jadi kalau kita tengok sini, graf dia agak tinggi dia berserta dengan tajuk kat bawah tu. Jadi kita kena asingkan lah. Move. Okey. Jadi macam ni. Okey. Dan ini untuk change kosong
jenis kosong. Okey. Jadi kalau kita nak ubah dia punya graf dia supaya tidak terlalu tinggi begini, jadi kita pangkah ni. Okey, no. Okey, kita pergi kepada CDS balik. Okey, jadi apa yang kita buat, kita pergi kepada inilah gambar ajar parameters dia untuk cross sections. Kita pergi pada section sini. Okey, kita usik kat sini. Okey. Untuk horizontal tadi dia 200, untuk vertical dia 100. Okey, kalau kita letak sama 200, okey, contoh vertical pun 200. Okey. Kan? Kita export. Okey. Dia dah turun sikit lah. Dah cantik sikit lah. Jadi boleh kita jadikan dia sebagai lakaran kita dalam plan. Okey. Dan kita kena susun lah supaya mudah dibaca. Okey. Ni untuk chain H kosong. Chain H kosong dengan datum dia, lantai dia kosong. 10, sorry. 10. Kita set 10. Okey. Ni untuk chain H kosong lah. Okey, untuk chain H seterusnya, chain H 10. Okey, kita select ni. Kita select atas ni. Jangan lupa. Okey, kita movekan dia. Okey, ni untuk chain H yang ke-10 lah. Jadi datum dia juga 10 di sini. Jadi datum kita boleh set. Kalau kamu nak rendah lagi, boleh set kepada 12 ke 13 ke, nanti dia punya graf dia ni akan rendah sedikit. Okey. Jadi terpulanglah bagaimana anda nak design. Jadi pastikan tulisan ni, jangan tulisan ni terlalu kecil sangatlah. Besarlah sikit tulisan ni. Tulisan kita juga boleh edit. Jadi tulisan kita boleh edit dalam CDS. Jadi contohnya kat sini. Okey, kita pergi pada section plot. Kemudian kita pergi kepada format definition. Okey, dekat sini. Kita boleh set tukarlah pada 12. Okey, contoh. Okey. Dan macam biasa kita file, kita export ke DWG. Okey, jadi tulisan tu dia akan besar sedikit lah. Okey, kalau sekiranya kita tak nak graf kita tu bersentuh, okey. Jadi kita boleh setkan untuk dia punya graf cross section tu, okey. Contoh beginilah. Tadi kita set 200 kan. Jadi kita untuk vertical tu kita cuba set kepada 400. 2 kali ganda. Okey. Okey, kemudian kita terus export file export DWG. Okey, yes, okey. Okey, yes. Okey. Jadi graf tersebut tidak bersentuhan lah. Ini lagi mudah. Jadi anda boleh adjust ataupun anda boleh try and error bagaimana kita nak setkan dia punya skala dia. Okey.